Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah pada malam 28 daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang diusahakan oleh kita. Sedar tak sedar, kita telah berada di penghujung Ramadan. Kemungkinan malam esok adalah malam yang terakhir di bulan Ramadan kali ini. Tuan-tuan yang dimuliakan, bicara kita malam ini mengenai cinta agung, iaitu sekiranya kita tidak memperolehi cinta itu, selayaknya kita menangisi atas apa yang terlepas daripada genggaman kita. Melihat kepada cinta ini, semestinya setiap dari kalangan kita, saya, tuan-tuan, kita berusaha untuk mengecapi cinta itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, sekiranya kalian mencintai Allah, maka ikutilah daku. Semestinya kalian akan dicintai oleh Allah dan diampunkan dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kembali kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala di atas, iaitu sekiranya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita mengikuti Rasulullah. Okey tuan-tuan, kenapa perlu kita ingin mencapai cinta Allah? Yang mana cinta Allah Subhanahu wa taala itu adalah cinta yang paling agung. Tuan-tuan, sekiranya kita mencintai seseorang, apa yang diminta oleh dia pasti kita akan tunaikan. Tuan, sekarang apabila kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bukan seperti mana kita. Allah pemilik kepada syurga dan juga neraka. Dan Allah apabila ia mencintai seorang hamba, pasti akan dimasukkan ke dalam syurganya. Jadi yang pertama, sekiranya kita ingin mengecapi cinta Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita mengikuti baginda alaihi salatu wasallam. Tuan-tuan, macam saya cakap memang senang tuan-tuan. Untuk kita mengikut baginda alaihi salatu wasallam bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah seperti mana apa yang saya bicarakan, tak. Sebaliknya, saat kita mengikuti baginda alaihi salatu wasallam, kita pasti akan berhadapan dengan kesukaran. Tidak berlaku dalam hadis baginda alaihi salatu wasallam, pernah berlaku di zaman baginda alaihi salatu wasallam, iaitu tuan-tuan, ini berbicara tentang cinta agung yang selayaknya kita beri kepada Allah dan juga baginda alaihi salatu wasallam. Pernah berlaku di zaman Rasulullah, iaitu datang seorang lelaki dan dia bertanya kepada baginda alaihi salatu wassalam, mata sa'ah, kiamat itu bila? Lalu baginda alaihi salatu wassalam terus berkata kepadanya, wa ma a'adatta laha, apakah persediaan kamu untuk berhadapan dengannya? Tuan-tuan, dia tanya tentang kiamat. Rasulullah tanya semula kepada dia, apa persediaan kamu? Jadi kami nampak macam tak terjawab je. Tuan-tuan, ini perkara yang diketengahkan oleh Rasulullah. Bila kita bertanya tentang kiamat, macam kita sibuk, tuan-tuan, berbicara tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Aku rasa macam semalam Lailatul Qadar sebab aku mengantuk. Sebab dia mengantuk je tuan-tuan. Dia kaitkan dengan kita berbicara tentang tanda-tanda. Tapi tuan, apa persediaan kita? Apa persediaan saya? Saya berbicara tentang tanda-tanda malam Al-Qadar. Apa persediaan saya untuk berhadapan dengan malam itu? Okey tuan, kita kembali semula kepada bicara Rasulullah, yang mana seorang itu bertanya tentang kiamat. Rasul tanya, apa persediaan kamu? Lalu dia berkata kepada baginda alaihi salatu wasallam, tak ada sesuatu pun, tak ada persediaan.
Tuan-tuan, itu terang je dia. Tak ada persediaan. Illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, melainkan adalah sedikit persediaanku, sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Itu je. Dia tak ada persediaan untuk berhadapan hari kiamat, melainkan dia mencintai Allah dan juga Rasulnya. Lalu baginda Ali sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita lihat pada fokus kita di sini. Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Tuan, ini adalah ungkapan umum. Ini adalah bicara umum. Kamu bersama dengan mereka yang engkau cintai. Apa yang dapat kita faham, tuan-tuan? Maknanya kita akan bersama, akan dibangkitkan bersama dengan mereka yang kita sayang, yang kita suka hari ini di dunia. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Kata Anas, kita lihat. Kata Anas, fama farihna bi syai'in farahna bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami bergembira dengan sesuatu melihat kepada apa yang dibicarakan oleh baginda Ali sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami pun seronok dengan ungkapan Rasulullah, tuan-tuan. Para sahabat cukup mencintai Allah dan juga Rasul, tuan-tuan. Para sahabat, tuan-tuan, menggambarkan kepada kita. Kita lihat semula dalam peristiwa yang cukup popular, hari kewafatan Rasulullah, ada dari kalangan para sahabat yang tidak mampu menerima berita atas kewafatan baginda. Cintanya mereka kepada Rasulullah, kata Anas, tidaklah perkara yang menggembirakan kami melihat kepada ungkapan Rasulullah, sebab mereka yakin dia orang cukup sayang kepada Allah dan juga Rasul, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Kata Anas, fa'ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahu bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli amalihim. Tuan-tuan, ini fokus kita. Kata Anas, melihat kepada perkara tadi, kata Anas, maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah tadi Rasulullah kata, kamu bersama dengan orang yang kau sayang, engkau yang kamu cintai. Lalu kata dia, maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan aku mengharapkan, iaitu aku bersama dengan mereka dengan sebab cintaku kepada mereka, walaupun aku tidak mengerjakan amalan ibadah seperti mana apa yang diamalkan oleh mereka. Faham, tuan-tuan? Jadi kita kembali melihat kepada ungkapan Anas. Jadi di sini Anas memberi kefahaman kepada kita. Selepas dia melihat hadis Rasulullah, tuan-tuan, apa kefahamannya? Selepas dari itu, maknanya dia terus mencintai Nabi seperti Nabi biasa, dan dia sayang kepada Abu Bakar, dia sayang kepada Umar, yang mana dia mengharapkan dengan sebab cintanya kepada mereka tadi, walaupun dia tidak melakukan amalan seperti mana mereka, tuan-tuan, dia mengharapkan nanti dia akan dibangkitkan bersama dengan mereka, tuan-tuan. Sekiranya kita merenung diri kita hari ini, kita sayang siapa, tuan-tuan? Saya lah peribadinya, betul ke saya sayang Allah Rasul? Cakap memang senang, tuan-tuan, betul ke? Tuan-tuan, kita sayang siapa? Sebab nanti kita akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Mudah-mudahan kita sayang kepada orang soleh. Tuan Haji sayang tak kepada Hajimat? Saya sayang Ustaz Hajimat ni bagus. Akhlak dia tu kita lihat. Tuan Haji sayang Hajimat dengan sebab akhlak, dengan sebab keterampilan yang ada pada Hajimat. Maknanya Tuan Haji sayang dengan sebab soleh, akhlak soleh yang ada padanya. Tuan, ini di antara penyebab kita akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Jadi melihat kepada bicara Anas, tuan-tuan, yang mana Anas faham, melihat kepada hadis Rasulullah itu, semestinya dia mencintai orang-orang yang soleh. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kita lihat dia punya sasaran dia, supaya dia akan dibangkitkan bersama dengan mereka nanti, walaupun dia tidak melakukan seperti mana apa yang diusahakan ibadah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar. Tuan-tuan yang dimuliakan, Rasulullah SAW juga banyak mengetengahkan kepada kita tentang beberapa kaedah. Saya yakin tuan-tuan juga ingin mencapai cinta Allah. Saya yakin Rasulullah SAW tetap pernah berlaku peristiwa pada Rasulullah. Rasulullah pernah mengutus rombongan para sahabatnya dalam satu misi. Lalu imam di antara mereka, imam
Imam di antara mereka apabila mengimami salat, beliau akan membaca qul Allah. Dia akan baca qul Allah punya, tak baca surah, dia baca qul Allah. Kemudian adalah dia baca, lepas dia baca qul Allah, dia akan baca surah lain, ataupun dia akhiri bacaannya dengan qul Allah. Jadi tuan, sebagai makmum di belakang, kalau imam kita sudah baca qul Allah, macam mana tuan-tuan, okey kita? Imam kita bila dia solat je mesti baca qul Allah punya, kita okey tak di belakang tuan-tuan? Ustaz, kami sini kami okey sangat ustaz, lagi cepat tarawih. Lagi cepat, lagi clear awal. Okey tuan, ini menjadi isu. Pada zaman itu menjadi isu besar. Ya betul. Yalah tuan, imam selalu baca qul Allah. Kalau kita di kampung kita tuan-tuan, imam baca qul Allah, kita panggil dia imam qulhu. Ini memang setiap qul Allah punya qulhu, kita panggil dia. Kita kembali semua dalam peristiwa tadi. Tak apalah, yang mana imam itu selalu baca qul Allah. Pulang ke Madinah, dia orang pun cerita kepada Rasulullah. Makmum-makmum ni tuan-tuan cerita kepada Rasulullah apa yang berlaku. Lalu Rasulullah seperti yang biasa, Rasulullah akan menyelidiki. Rasulullah pun panggil dia, Rasulullah pun tanya dia, Rasulullah pun tanya, kenapa kau selalu baca surah tu? Dia pun ceritalah. Dia kata, aku gemar membacanya kerana ianya adalah sifat-sifat Allah. Qul Allah dalam surah tersebut berbicara tentang sifat-sifat Allah. Sebab itu aku suka. Lalu baginda alaihi salatu wassalam bersabda kepadanya pada mafhum, iaitu Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kamu. Dia suka baca dengan sebab sifat-sifat Allah. Dengan sebab dia baca surah itu tuan-tuan, dia gemar, dia suka, cinta baca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallah, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dia. Jadi di sini kita dapat melihat amalan yang boleh kita buat tuan-tuan, yang senang kita buat. Saya senang buat, Tuan Haji senang buat, rumah kita, anak-anak kita senang untuk lakukan. Kita perbanyakkan membaca Qul Huwallahu Ahad. Yang mana jaminannya kita akan mendapat cinta agung, cinta Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada penyesalan lagi sekiranya kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa lain tuan-tuan, mengakhiri pertemuan kita melihat masa yang semakin mencubur kita. Cerita seperti mana tadi juga, cerita macam tadi, ini berlaku di Quba, di Masjid Quba, yang mana seorang imam di zaman Rasulullah, dia naik jadi imam, dia akan mulakan Qul Allah. Lepas Fatihah dia baca Qul Allah. Lepas Fatihah dia baca Qul Allah, kemudian dia baca surah-surah yang lain. Ini juga berita sampai kepada Rasulullah. Jawapannya seperti mana apa yang diberi oleh Rasulullah pada lelaki yang pertama, iaitu dengan sebab dia suka baca surah itu berbicara tentang sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala juga suka kepada dia dan memasukkannya ke dalam syurga. Tuan-tuan, melihat kepada hadis itu, iaitu sekiranya Allah mencintai kita, pasti Allah akan memasukkan kita ke dalam syurganya. Dan saya yakin ini juga di antara tujuan kita datang. Kenapa kita datang tuan-tuan? Kalau orang tanya kita, jiran kita, dia kita datang, dia boleh tanya kita pula, kenapa kau pergi surah? Kenapa tuan-tuan? Apa kita nak jawab? Apa kita nak jawab tuan-tuan? Iaitu aku nak pergi surah, sebenarnya aku nak rebut peluang, aku nak cari sebaik banyak mungkin amalan. Yalah, aku ni bukan baik mana, jadi sekurangnya aku pergi surah, aku solat jemaah, dapat pahala banyak sikit. Sekurangnya tuan-tuan, yang mana tujuannya iaitu kita ingin mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan, melihat masa yang semakin mencubur kita, di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, sekiranya kita ingin mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala, kewajipan kepada saya tuan-tuan, kita mengikuti baginda alaihi salatu wassalam. Wajib kita mengikuti baginda alaihi salatu wassalam, jaminannya kita akan mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain daripada kita mengikuti Rasulullah, di sana Rasulullah juga menggariskan beberapa amalan. Di antaranya Qul Huwallahu Ahad. Tuan-tuan, jangan kita lupa untuk membaca Qul Allah. Jangan kita tinggalkan tuan-tuan, bermula pada saat ini perbanyakkan membaca Qul Huwallahu Ahad. Sebab tuan-tuan, yang memasukkan kita ke dalam syurga Allah adalah rahmat, adalah belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah ini dikurniakan kepada mereka yang dicintai oleh Allah.
Allah cinta, kemudian barulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan belas kasihannya kepada mereka, kepada siapa yang dicintai olehnya. Jadi yang masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala sebab rahmat. Yang mana rahmat itu ianya hasil daripada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Faedah ketiga yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita malam ini, iaitu kita dapat melihat akhlak Rasulullah, tuan-tuan. Kita lihat orang yang tidak berpuas hati dengan imam, cerita kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah jumpa sendiri dengan imam. Itu cara Rasulullah, tuan-tuan. Orang tidak berpuas hati melaporkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah jumpa dengan imam dengan imam tadi. Dan kita lihat akhlak baginda alaihi salatu wassalam saat baginda menangani masalah. Rasul tak panggil imam depan ramai, imam kau datang. Tak, sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetengahkan akhlak yang terbaik. Rasul tanya dia dulu, betul ke? Katanya kau baca qul Allah. Kenapa kau baca? Kita lihat Rasulullah inginkan sesuatu daripada lelaki tadi. Kenapa dia baca? Dia pun menceritakan satu persatu kepada baginda alaihi salatu wassalam, iaitu dengan sebab cintanya tentang sifat-sifat Allah pada surah itu. Jawapannya iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada dia dengan sebab dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah keempat yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita malam ini, tuan-tuan, yang dimuliakan, iaitu sekiranya kita tidak mendapat cinta Allah. Kita terdapat cinta Allah, saya terdapat cinta Allah, tuan-tuan, kita tidak memperoleh cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, kita pasti akan berhadapan dengan penyesalan pada hari kiamat. Saya pasti akan berhadapan dengan penyesalan. Jadi kita datang mengerjakan ibadah secara berjemaah, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rugi. Yang ruginya adalah kita sekiranya kita berpaling daripada kebaikan. Allah tak rugi, tuan-tuan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bergantung harap kepada makhluk. Yang ruginya kita. Jadi mudah-mudahan kita mendapat kelebihan kita mendirikan malam, dan kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita bersesuaian dengan berlalunya Ramadan, dan kita mengharapkan Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab kita je tahu, tuan-tuan. Nanti dalam sujud nanti kita doa kepada Allah, perbanyakkan berdoa kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, tuan-tuan. Sebab kita sahaja yang menyedari apa yang kita usahakan, yang kita lakukan. Jadi wallahu ta'ala alam. Saya memohon kemaafan sekiranya ruka kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk pribadi, tuan-tuan. Saya memohon kemaafan atas keterlanjuran budi bicara. Wallahu ta'ala alam, wa la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jadi hajat saya juga sebenarnya ingin mendirikan solat bersama dengan tuan-tuan, tapi dengan sebab ada beberapa perkara yang lain, saya akan dirikan solat tarawih di tempat lain, surau Rawdatus Syarifah. Yang terbaiknya, tuan-tuan, kita solat bersama dengan imam malam kita, dan pastikan kita menyelesaikan bersama dengan imam sehingga salam yang terakhir. Itu yang terbaiknya, dan jaminan kita akan mendapat kelebihan mendirikan malam. Mudah-mudahan tuan-tuan memperolehi ganjaran seperti mana apa yang dijanjikan dari baginda alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.